Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya, Cikgu Fatisa. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk bentuk piawai Matematik KSSM tingkatan 3. Kita lihat dahulu perkara penting yang perlu difahami untuk tajuk bentuk piawai. Yang pertama ialah angka bererti. Angka bererti merujuk kepada tahap kejituan suatu ukuran. Jadi untuk memahami angka bererti, kita lihat kepada digit yang terlibat. Yang pertama ialah semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Sebagai contoh di sini, nombor ini tiada digit sifar. Bermaksud semua digitnya adalah angka bererti. Jadi dalam kes ini ada 1, 2, 3, 4. 4 angka bererti. Kemudian yang membezakannya ialah sifar. Sifar ada yang bererti, ada yang tidak bererti bergantung kepada kedudukannya. Kita lihat kedudukan yang pertama. Digit sifar antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Bermaksud sifar berada di tengah-tengah. Sebagai contoh di sini, sifar ini berada di antara bukan sifar. Jadi sifar ini merupakan angka bererti. Yang kedua, digit sifar di bahagian akhir suatu integer ialah angka bererti mengikut tahap kejituan yang dikehendaki. Contoh di sini sifarnya untuk soalan A, B, C, D ini di belakangnya ada sifar. Sifar di sini boleh jadi bererti, boleh jadi juga tidak bererti. Jadi untuk kes yang di mana 5 angka bererti, bermaksud kita ambil 5 yang di depan, ini ialah untuk kita apabila dimudahkan kepada sa yang terhampir. Jadi untuk kes yang kedua ini, jika kita ambil 4 angka bererti, ini ialah nombor yang dibundarkan kepada puluh yang hampir. Untuk 3 angka bererti, ini ialah yang dibundarkan kepada ratus yang hampir. Manakala untuk 2 angka bererti, dia dibundarkan kepada ribu yang terhampir. Yang ketiga, kita lihat pula, digit sifar di bahagian akhir suatu nombor perpuluhan ialah angka bererti kerana menentukan tahap kejituan perpuluhan tersebut. Jadi kita lihat di sini contoh nombor perpuluhan. Ini ialah nombor perpuluhan. Sifar ini merupakan yang berada di bahagian akhir. Untuk kes ini, sifar ini ialah dikira sebagai angka bererti. Di mana bilangan ini termasuk dalam tahap kejituan suatu nombor. Seterusnya ialah digit sifar sebelum digit bukan sifar. Yang pertama bukan angka bererti. Ini bermaksud biasanya untuk nombor perpuluhan sifar di hadapan selagi belum jumpa bukan sifar, ini ialah tidak bererti. Itu bukan angka bererti. Jadi kita lihat contoh yang lain di sini. Untuk B ini 62.54. Untuk memudarkan kepada satu angka bererti, kita ambil satu sahaja di sini, iaitu 6. 6 satu angka bererti, tapi 6 terlalu jauh dengan 62. Jadi kita gantikan 2 ini dengan sifar. Jadi ini ialah satu angka bererti. Jadi untuk menjadikannya 2 angka bererti, kita gariskan 2. Lihat digit yang sebelah kanan ini, jika 5 atau lebih, kita perlu tambahkan 1. Jadi di sini 62 tambah 1 akan jadi 63. Tidak perlu diletakkan titik perpuluhan kerana dia akan menjadi lebih daripada 2 angka bererti. Dan seterusnya, untuk menjadikannya 3 angka bererti, bermaksud kita gariskan 3 digit. Digit yang sebelah kanan ini 4 kurang daripada 5, jadi tidak perlu tambahkan. Jadi 3 angka bererti ialah 62.5. Dan ini contoh untuk C ini ialah nombor perpuluhan. Untuk satu angka bererti, sifar di depan tidak bererti. Kita gariskan satu angka selepas bukan sifar. Jadi ini ialah satu angka bererti. Jadi untuk membundarkannya yang lain, sebelum kita buang, digit sebelah kanan ini, jika lebih daripada 5 perlu ditambahkan 1. Jadi ini bermaksud 0.02 tambah 1 jadi 3. Jadi satu angka bererti. Untuk 2 angka bererti, 2 gariskan 2, 0.027. Dan kalau untuk 3 angka bererti, kita gariskan 3 digit selepas bukan sifar. Digit bukan sifar selepas sifar. Ini ialah 0.027.
0270. Ini ialah 3 angka bererti. Perkara kedua yang perlu difahami untuk tajuk ini ialah bentuk piawai. Bentuk piawai ialah nombor yang ditulis dalam bentuk A darab 10 kuasa N, di mana A ini ialah di antara 1 dan kurang daripada 10 dan N pula merupakan integer. Biasanya kita tulis kepada bentuk piawai untuk nombor yang panjang. Sama ada nombor yang besar ataupun nombor yang kecil. Terlalu besar ataupun terlalu kecil. Ini kita panggil nombor tunggal. Jadi untuk menukarkan daripada nombor tunggal kepada bentuk piawai, tekniknya ialah, kita lihat yang pertama ini, nombor tunggalnya, perpuluhannya di hujung. Jadi kita gerakkan perpuluhan ini supaya nilai A-nya di antara 1 dan kurang daripada 10. Jadi kita gerakkan ke kiri 1, 2, 3, 4. Jadi kita berhenti di sini akan jadi 53.4. Masih lagi lebih daripada 10. Jadi gerakkan sekali lagi ke sebelah kiri. Jadi akan dapat 5.34. Didarabkan dengan tadi kita gerakkan 5 kali. Letakkan 10 kuasa 5. Jadi inilah bentuk piawainya. Untuk soalan P juga sama. Untuk nombor perpuluhan, perpuluhannya di sini, kita kena gerakkan ke sebelah kanan sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi 5.34 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 4. 4 kali gerak ke kanan, letakkan tanda negatif. Untuk soalan C pula adalah sebaliknya, daripada bentuk piawai kepada nombor tunggal. Kita lihat di sini 10 kuasa 4, bermaksud perpuluhan ini kita gerakkan ke kanan sebanyak 4 kali. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jadi celah-celah ini kita letakkan sifar. Jadi kita akan dapat 2, 7, 6, 3 sifar. Untuk D juga sama, perpuluhannya di sini, kuasa 4, negatif 4 masuk ke kiri 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi celah ini kita letakkan sifar 1, 2, 3. Jadi kita dapat sifar perpuluhan sifar 2, 7, 6, 3. Seterusnya kita belajar bagaimana untuk melakukan operasi asas tambah tolak darab bahagi melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Sebagai contoh di sini, ini adalah operasinya melibatkan bentuk piawai. Kita boleh ringkaskannya dengan cara menggunakan hukum pemfaktoran. Contohnya hukum pemfaktorannya ialah AB tambahkan dengan AC. Faktor sepunya kita tuliskan sekali sahaja di depan kurungan B tambah C. Ataupun kita terbalikkan B tambah C didarabkan dengan A. Di dalam kes ini, S ini umpamanya B. Umpamanya ialah B. Ini ialah umpamanya B. 10 kuasa 6 ini umpamanya, 10 kuasa N ini umpamanya A. Manakala T ini umpamanya C dan 10 kuasa N ini umpamanya A. Jadi apa yang kita buat ialah yang sepunya tadi kita letakkan di belakang iaitu 10 kuasa N. Manakala yang sama tadi iaitu yang lainnya B, S dan T ini kita tambahkan S, tambahkan dengan T. Hukum ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan masalah melibatkan operasi asas dalam bentuk piawai. Sekarang kita akan tunjukkan beberapa contoh pengiraan melibatkan operasi asas bentuk piawai. Di soalan A di sini, kita lihat bentuk piawai ini. Yang pertama 3.7 darab 10 kuasa 7 tambah 2.0 darab 10 kuasa 9. Kita lihat pada 10 kuasa ini, kita lihat ianya adalah berbeza. Jadi kita jadikannya sama. Biasanya kita jadikan sama, kita pilih yang kuasa tertinggi. Dalam kes ini ialah 9. 7 ini perlu jadikan 9, jadi tambahkan dengan 2. 7 tambah 2, 9 sama dengan yang sebelah ini. Jadi oleh kerana di sini kita tambahkan 2 untuk seimbangkan kembali nilai pada yang asal ini, kita gerakkan ke kiri 2 kali. 1, 2. Ini sebenarnya bermaksud 0.037 didarabkan dengan 10 kuasa 7 tambah 2, 9 tambah 2 kuasa 0 darab 10 kuasa 9. Jadi apabila kuasanya sama, kita letakkan sekali sahaja di belakang 10 kuasa 9. Jadi di depan ini ambilkan nombor 0.037
Operasinya ialah tambah, jadi tambahkan dengan 2.0. Jadi selesaikan nilai dalam kurungan ini, akan dapat 2.037 darab 10 kuasa 9. Jadi inilah bentuk piawai yang telah diringkaskan. Untuk melibatkan untuk melibatkan operasi tolak juga sama. Tolak di sini, yang ini contohnya C, kita lihat antara negatif 2 dengan negatif 3, yang lebih tinggi ialah negatif 2. Jadi kita akan kekalkan negatif 2, negatif 3 ini. Untuk jadikan negatif 2, kita perlu tambahkan dengan 1. Oleh kerana di sini tambahkan 1, kita untuk seimbang gerakkan ke kiri 1 kali nilai ini. Jadi kita tuliskan kembali 5.3 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 2. Nilai ini telah berubah menjadi 0.26 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 3 tambah 1 negatif 2. Jadi apabila kuasanya sama, kita tuliskan sekali sahaja, letakkan di belakang 10 kuasa negatif 2. Nilai di sini 5.3, operasinya ialah tolak. Tolakkan dengan 0.26. Kita akan dapat 5.3 ditolakkan dengan 0.26 bersamaan dengan 5.04 didarabkan dengan, tuliskan kembali 10 kuasa negatif 2. Untuk darab dan bahagi juga sama. Untuk darab dengan bahagi juga, kita tidak perlu menjadikannya kuasa bagi indeks ini sama. Cuma tukar tempat sahaja, susunkan supaya 10 kuasa dengan 10 kuasa dan satu lagi. Kita tukar kedudukan 8.1 didarabkan dengan 20.2. 10 kuasa 4 didarabkan dengan 10 kuasa 3. Ini menggunakan hukum indeks, kita ringkaskan akan dapat 10 kuasa 4 tambah 3, 7. Jadi untuk dua nilai ini kita darabkan menggunakan kalkulator. 8.1 didarabkan dengan 20.2, kita akan dapat 163.62. Jadi ini masih lagi belum dalam bentuk piawai. Kita perlu gerakkan perpuluhan ini ke sebelah kiri. Jadi untuk menggerakkan ke sebelah kiri supaya nilai A-nya ialah antara 1 dan kurang daripada 10, kita gerakkan 1, 2 kali. Jadi oleh kerana ini digerakkan ke sebelah kiri, bermaksud ini kena seimbangkan semula, perlu ditambahkan dengan 2. 2 kali gerak ke kiri bermaksud tambahkan dengan 2. Di jawapannya kita akan tuliskan kembali. Nilainya ada bersamaan 1.6362 didarabkan dengan 10 kuasa 7 tambah 2, 9. Begitu juga untuk kes bahagi 7.32 darabkan dengan 10 kuasa 5 dibahagikan dengan 8 darab 10 kuasa negatif 2. Jadi kita sekalikan nilai indeks yang sama ini dalam bentuk 10 kuasa, kita boleh ringkaskan. Yang ini kita cari nilai bahagi. Jadi 7.32 dibahagikan dengan 8 akan dapat 0.915 didarabkan dengan 10 kuasa 5. Hukum indeks bahagi operasi ialah tolak dengan negatif 2. Ini kita akan dapat 0.915 didarabkan dengan 10 kuasa. Tolak tambah jadi 5 tambah 2, 7. Jadi ini masih lagi bukan dalam bentuk piawai kerana nilai A-nya adalah kurang daripada 1. Jadi kita perlu gerakkan ke kanan. Gerakkan ke kanan sebanyak 1 kali bermaksud yang ini kita perlu tolakkan 1 kali untuk jadi seimbang. Jadi nilainya, jawapannya ialah 9.15 didarabkan dengan 10 kuasa 7 tolak 1 ialah 6. Jadi inilah jawapan untuk contoh pengiraan bagi bentuk piawai. Sekarang kita mulakan dengan soalan latihan. Yang pertama, ungkapkan nilai ini dalam bentuk piawai. Jadi kita gerakkan perpuluhannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1.01 darab 10 kuasa negatif 5. Jadi jawapannya ialah B. Untuk yang kedua ini, 10 kuasa ini berbeza. Jadi kita kekalkan yang lebih tinggi. Kekalkan 15, jadi 14 ni perlu tambahkan 1. Yang ini perlu gerakkan ke kiri supaya seimbang. So yang tinggal ialah 3.1 tambahkan dengan 0.62 akan dapat 3.72. Tadi nilainya ialah 10 kuasa 15. Jadi antara A dan
dan C. Jawapannya ialah C. Sebelum cikgu mulakan dengan soalan seterusnya, jangan lupa tekan butang like dan subscribe di bawah sebagai tanda sokongan cikgu menghasilkan video ini. Ya, soalannya, cari nilai 2 tolak 0.296 dibahagikan dengan 30. Gunakan jawapan betul kepada dua angka bererti. Jadi menggunakan aturan bookmarks, kita perlu mulakan dalam kurungan dahulu. Okay, 2 tolak 0.296 akan dapat 1.704. Kemudian barulah kita bahagikan dengan 30. Okay, bahagi 30 bersamaan dengan 0.0568. Oleh kerana betul kepada dua angka bererti untuk nombor perpuluhan, sifar sebelum bukan sifar tidak bererti. Jadi ini boleh dikira. Jadi 2 yang berikutnya, kedua ini, jadi 8 ni perlu dihilangkan. Oleh kerana lebih daripada 5, kita perlu tambahkan 1. Dia akan dapat 0.05, 6 tambah 1, 7. Jadi jawapannya adalah D. Soalan seterusnya, dengan menggunakan kalkulator, kita bahagikan nilai ini dahulu dan ini pasangannya. Jadi untuk nilai pertama ini kita akan dapat 0.2382. Oleh kerana jawapan ini ada 5 angka bererti, 5 angka bererti, jadi kita perlu ambil 6. Jadi 2382, 8257. Jadi untuk seterusnya 10 kuasa 5 bahagikan dengan 10 kuasa 3 bermaksud 10 kuasa 5 ditolakkan dengan 3, 10 kuasa 2. Jadi, untuk menukarkan kepada bentuk piawai, kita gerakkan perpuluhan ke sebelah kanan sebanyak 1 kali. Yang ini tolakkan dengan 1. Kita akan dapat 2.3825. Oleh kerana di sini ialah lebih daripada 5, kita perlu tambahkan 1, akan dapat 2.3826 didarabkan dengan 10 kuasa 2 tolak 1, 1. Jadi jawapannya adalah B. Soalan yang terakhir, 5, 2, 6, 3 darab 10 kuasa 13 ditulis dalam bentuk piawai. Nyatakan nilai A dan B. Jadi untuk menukarkan kepada bentuk piawai, nilai A-nya mestilah di antara 1 dan kurang daripada 10. Jadi sini perpuluhannya adalah di hujung. Jadi kita perlu gerakkan ke kiri 1, 2, 3. 3 kali ke kiri, maksud ini perlu tambah 3 ke kanan. Di sebelah ke kanan, kita tambah 3. Jadi kita akan dapat nilainya, kita sekarang kembali 5.263 didarabkan dengan 10 kuasa 13 tambah 3, 16. Jadi daripada sini nilai A-nya ialah 5.263. Manakala B pula kita lihat di sini, B-nya ialah 16. Jadi inilah jawapan untuk A dan juga B. Alhamdulillah, selesai video siri pertama untuk tajuk bentuk piawai. Doakan kebaikan untuk cikgu supaya cikgu boleh teruskan untuk membuat siri video yang kedua.